A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Asyraka nurullah wa zahara kalamullah wa sabata amullah wa nafaha kamullah tawakkaltu 'ala Allah ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi amma ba'du, kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menghadirkan diri, dia izinkan kita lah dengan iradahnya juga, kita beriradah juga untuk menggerakkan diri, ada kudrat, ada iradat, maka kita pun dapat sampai ke sini walaupun macam-macam komitmen tuan-tuan kan. Terutama saya tu ucapkan tahniah kepada saudara kita daripada Pahang kan, dan juga kepada Syamilo yang berusaha untuk datang. Kita banggalah ada kawan-kawan yang walaupun lama tak datang, tetapi komitmen iradah dia, ada kekuatan nak datang. Itu yang kita maknanya teman cukup hormatlah orang-orang gini yang sungguh-sungguh lah. Tuan-tuan dah yang dah istiqamah pun kita bersyukur pada Allah Subhanahu Taala kan, kerana dengan waridat yang hadir, walaupun tuan-tuan daripada jauh lokasinya kan, sanggup datang. Jadi insya-Allah kepada sahabat yang baru, teman suka lebih kepada highlight untuk menerangkanlah, memperingatkan sama-sama kita lah, terutama saya juga sama-sama tentang tujuan atau matlubi kita berhimpun di dalam majlis Al-Tawajuh Zikirullah Jalla Aribillah ni, yang sanadnya sampai kepada Syekh Wahab Rokan Al-Khalidiyah. Maknanya jalan disiplin yang telah diambil dengan sanad teman nyampai kepada Syekh Syekh Abdul Wahab Rokan sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi dan ke atas seterusnya lah. Jadi kita maknanya jalan ni sebenarnya untuk kita mengisbatkan, bila kata-kata kita bermula dengan zikir khususiyah, tuan-tuan mengisbatkan, apabila mengisbatkan Allah, kalimah zikir Allah ismu zat al-mufrad tu, mana tuan-tuan di samping kita mengisbatkan, sebenarnya telah menafikan sekalian kita punya nafsu mazmumah, nafsu yang menyebabkan kita lara, menyebabkan kita jadi ghaflah. Jadi tuan-tuan telah mengisbatkan. Dalam pada isbat tu, tuan-tuan telah kata orang dengan limpah kurnianya merasai satu kekuatan. Merasai satu kekuatan walaupun mungkin kita dalam keadaan lalai, sekejap okey, sekejap tak okey kan. Tetapi wujudnya satu nur kekuatan al-qalbi itu sendiri. Yang telah kata orang tu ditahqiqkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam bentuk nur kan. Dalam bentuk nur maknanya kita merasai zauki dia. Sebab bila hadir nur tu, maka akan menjadikan lapang, al-basit kan, sifat-sifat nur tersebut menjadi kita lapang, tenteram, tenang, al-sakinah. Jadi di sinilah wujudnya kekuatan. Jadi tuan-tuan bila wujud kekuatan, terhimpun pula tuan-tuan merasai jazbahnya di dalam majlis ini, dalam majlis tawajuh kan. Kemudian kalau tuan-tuan ada masa, kita boleh generate pula jazbahnya lagi menuju pada wujudan, ialah apabila kita datang bersuluk pula. Bersuluk kan, dan bersuluk tu menghimpunkan kekuatan diri untuk duduk dalam track, suluk dalam perjalanan solik. Suluk tu perjalanan, solik tu yang duduk di atas perjalanan tersebut, perjalanan kerohanian tu menuju ma'rifatullah, menuju al-taqarrub ilallah. Jadi jangan sampai kita kawan-kawan yang dah suluk, bukan kita nak berkelah-kelah kan. Maknanya kita dalam tu disiplin, diberinya jazam zikirullah yang tertentu, membuka hijab di batin tertentu, lapisan yang tertentu. Jadi lebih kata orang tu centralized. Macam tuan-tuan main bola lah, selalu main bola petang-petang, datang kawan-kawan kan, siapa yang main bola lah, Cikgu Fazrul tahulah. Kemudian kita centralize betul-betul. Ada coachnya, ada diterangkan pullback macam mana, goalkeeper macam mana. Macam tu lah lapisan, lebih kurang begitulah. Jadi apabila tuan-tuan dapat dalam suluk tu kekuatan jazbah tu, maka tuan-tuan akan bawa kepada luaran.
Contohnya bulan puasa ni kan, bulan puasa ni ada satu peluang untuk tuan-tuan energize balik. Pasal apa? Bulan puasa ni mempunyai satu jazbah kekuatan yang mungkin berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Tetapi bagi ahli bilah, setiap bulan tu adalah bulan untuk dia beramal ibadah dengan ma'rifatullah. Tak ada pula nak rasa beza. Bulan Syakban macam ni, bulan ni kita pulun. Jadi seolah-olah bulan yang lain tu, bulan lain tu lebih kurang lah cincang lah. Tak boleh macam tu. Orang bila dia tak segenap masa kan, segenap masa tu dia ada duduk dalam ibadah kan. Apa nama tu, dalam kita baca wal asri kan, rugilah wal asri inna insana lafi khusr kan. Demi masa sesungguhnya rugi kan, melainkan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Maknanya kalau kita tak duduk dalam berpesan-pesan pertama pada diri kita, jangan kita dengan wal asri tu untuk orang lain, untuk diri kita dulu. Berpesan-pesan dengan kesabaran, kebenaran, berpesan kesabaran dengan kebenaran. Dua itulah. Jadi kita kena faham, dalam orang bilang ni dia melihat aib dia dulu, baru dia cerita nak berdakwah keluar kan. Ini dah kita tengok orang lain tak betul, orang lain tak betul. Tak boleh tu, hati-hati. Orang belah ni dia cukup sensitif. Maknanya apabila dia melihat sesuatu kejadian, dia imbal balik pada diri dia. Aku ni macam mana? Tu teguran Allah pada aku tu. Kadang-kadang Cina boleh tengok lafaz Cina tu macam tembang kan. Berlaku masa dulu di workshop kereta lah. Saya nak tukar salin cat lah lebih kurang kan. Salin cat, kemudian nak tukar kereta dia punya colour lah. Okey, berapa ni lebih kurang kalau saya mau cat layang baru boleh. Saya tengok, Lia. Ini kereta okey lagi tau. Bagus lagi, saya mau tukar cat. Ini bagus lagi. Nampak tak? Cina tu menegur, kita nak menunjukkan kita punya nafsu syahwat pada kereta tu. Allah nak tegur mereka dalam Cina. Teman tu tersentak lah. Rugilah apa saya mau. You simpan, you punya duit bagi lain punya belanja, you jimat lagi lah. Teman-teman sekejap. Tuhan tegur nafsu kita. Walaupun daripada kalam tu mungkin Cina kita tak ambil pot kan, tapi orang bilang memandang siapa? Memandang af'alullah. Kita belajar kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu muntakaliman. HP kan main sebab 20 kan, berguru macam-macam. Kaunuhu muntakaliman, hati-hati kan siapa yang berkata-kata kan. Tetapi tak boleh kita nak isbatkan itu Cina tu Allah yang berkata-kata. Tak boleh macam tu. Sebenarnya maknawiyah sahaja. Maknanya tidak putus dalam memandang zat, kebesaran zat Allah Subhanahu Taala di segenap alam. Alam ni maknanya alamat kepada perbuatan Allah. Alamat berbagai maknawiyah lah masuk alam tu. Tetapi di samping maksud penciptaan Allah, maknanya kita memandang alam ini sebagai kesan buat, kesan takluk Allah, memandang kepada kebesaran Allah. Jadi itu sebab diisbatkan selalu ni Allah. Tetapi bila tuan-tuan mungkin dah nanti bersurut, kita ubah kan silibus tu. Ada zikir wukufnya, ada zikir tahlilnya, ada zikir lataif. Dia berubah tu untuk kata orang tu makrifah kita tu makin terang. Dia ada pelajaran saja. Kita kena faham jalan Arabilah ni sekolah untuk kita melatih diri lah, riadah. Dalam asal-asalnya riadah. Riadah tu melatih diri untuk kita sentiasa ada kekuatan kan, supaya iman kita tahqiq sepada mana menentang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan. Tu disebut, andai kata Imam Abu Bakar Siddiq dia letak neraka dia belah kiri, syurga belah kanan, tetap juga iman dia macam tu. Kenapa? Kalau kita tengok awal berasa kan. Tengok sarang tebuan ada kalimah alif bau. Nampak menunjukkan iman kita waktu tu rendah. Bila tengok tu baru naik. Dah apa termometer turun, panas naik turun. Sekolah-sekolah ada termometer kan. Raksa tu kan. Jadi kita tak naklah, kalau boleh kita berubah daripada iman yang begitu naik kepada iman khawas. Maknanya yang lebih duduk di bawah makrifatullah. Okey, jadi seterusnya teman sentuh sikit lah dalam kita menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim ni kan. Jadi kita sentuh tentang puasa lah. Jadi disebut sini dalam kitab teman kupas, dalam kitab puasa syariat, maknanya dalam pemahaman puasa syariat tu ialah menahan diri daripada segala kelakuan yang membatalkan puasa,
bermula daripada terbit fajar dan hinggalah kepada tenggelam matahari. Di mananya menahan diri lah puasa orang syariah ni. Dia tahu menahan diri, kita menjaga disiplin puasa, kita kena jaga mata. Mana dia melatih. Maknanya dalam konteks ni dia melatih diri lah. Daripada waktu tertentu hinggalah terbit waktu imsak sampailah tenggelam matahari waktu maghrib lah. Di sini ada masa dia. Perasan tak? Puasa ni ada masa menahan diri. Ada tempoh dia. Okey, jadi seterusnya disebut sebagai puasa martabat tarikat. Maknanya satu jalan untuk membakarkan nafsu-nafsu syahwat. Maknanya mendidik nafsu. Puasa orang tarikat ni begitu martabat dia. Dia tahu bila kita berpuasa, dia akan dapat didikan untuk membanteras sifat-sifat mazmumah dan membina sifat-sifat mahmudah. Ini bagus lah, masuk satu level, tak mana satu martabat puasa martabat tarikat. Jadi bila kita membakar nafsu-nafsu yang tercela agar terdidik kepada nafsu yang terpuji, al-mahmudah kan. Untuk apa? Untuk membuka jalan ke arah at-taqarrub ila Allah. Kita ni kalau batin tak tercuci, permulaan jalan puasa tarikat ni kan, mendidik, dia jadi susah. Tapi tuan-tuan tengok, betul orang berpuasa yang martabat dia dah naik daripada syariat, pada puasa tarikat, dia akan rasa satu kelainan. Dia akan rasa kan, dia kata orang tu, kalau dalam suluk dia disebut sebagai puasa makanan daging kan, pada makanan yang berdarah. Itu pun dah rasa sejuknya nur tu. Tapi bagi orang berpuasa tempoh dia pula, mata batin dia terang. Kalau orang dia dah makrifat level syariat tadi dan dia naik kepada puasa tarikat, matahari terang, mata hati dia terang. Kemudian dia tidak dia kurangnya sifat-sifat tercela. Contoh dalam bulan tak puasa ni, dia mulut tercela, makan hamun tu biasa. Tapi bila dalam puasa ni, dia rasa dah satu kekuatan. Tambah pula tuan-tuan dah beramal dengan kafiat zikir, khususnya lidah tangkap ke langit. Kita dah sebenarnya daripada sudut maknawiyah jalan jalan tarik ni, kita sebenarnya telah berpuasa sebenarnya, dah mengunci panca indera kita, tangkap lidah ke langit ni. Pertama dari segi kalam. Sebenarnya walaupun tuan-tuan kunci langit dari segi kalam, tak nak bercakap yang tercela, tetapi tuan punya akan terlindung daripada al-ghibah. Ghibah apa? Mengumpat. Al-ghadab. Pemarah. Kita kan kalau nak marah, mau bercakap lepas kan. Lepas kat lidah ke langit tu banyak. Kemudian mengkakukan lidah di atas langit-langit, tuan-tuan, perbuatan pun dia terkawal oleh nur Allah Ta'ala tadi. Tak nak bagi tempat merapu, tak nak tengok mata apa yang bukan-bukan kan. Jadi situ terletaknya kebaikan dalam martabat zikir, puasa martabat tarikat. Okey, kalau kita melihat pula naik satu tangga lagi, puasa martabat hakikat. Maknanya tidak lagi menuntut fadilat. Tak ada proses apa nak pahala apa semua, tak ada dah. Tidak lagi menuntut kelebihan. Kalau puasa kan ada kelebihan tu. Dia dah tidak ada lagi niat untuk menuntut kelebihan. Macam tarikat tadi pun dah ada menuntut kelebihan juga. Dia menjadi orang yang akhlak terpuji apa semua. Tetapi martabat hakikat, dia dah melepasi. Jadi martabat tarikat, dia tidak, sebenarnya puasa itu ni, dia merasai seluruh hidup ni adalah puasa. Pasal apa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bila sebut penjara, makna kita punya kelakuan kita ni sebenarnya terpenjara lah. Terpenjara oleh syariat, terpenjara oleh larangan-larangan, terpenjara oleh diperhatikan Allah dengan murakabah kita kan. Jadi di sini mereka golongan yang tabah hakikat ni tidak lagi merasai bahawa puasa itu hanya masa bermula dari imsak sampai maghrib. Tak ada macam tu dah. Puasa orang tarikat, dia kata dia berpuasa di dunia, dia berbuka di akhirat. Nampak tak? Dah ada beza. Tapi bukan maksud teman nak suruh kita begini dah. Maknanya sebab ini nama perjalanan. Teman sekarang ni menceritakan perjalanan yang akan bakal kita tempuhi dalam bentuk berkaitan dengan ibadah puasa. Ni sebab apa? Inilah adalah catatan orang yang telah menempuh al-solid tadi kan, menempuh. Dia akan merasai beginilah puasa hakikat ni kan. Mantap hakikat. Okey. Maknanya tidak lagi dia tidak duduk di dalam
ghairullah. Maknanya di hidupnya semata-mata memandang kepada wujudnya Allah dari sudut syuhud kita dalam beribadah. Macam pertama kita tengok tadi, puasa level syariat disebut dalam mabadi dia ada hal tujuh dia la maksud ilallah. Itu orang syariat. Kita bukan membezakan, cuma nak menerangkan keadaan hati kita, begitulah. Menaik pada puasa tarekat la tadi la maksud la ma'bud ilallah. Dia beribadat menuju semata-mata Allah. Kemudian apabila naik hakikat la maujud ilallah, tiada yang wujud melainkan Allah. Jadi di sini bagi martabat muraqabah, orang yang akan sampai dalam suluk, dia akan bagi pencerahan ni macam mana kan. Kalau kita ada di tahlil macam mana bentuknya pula kan. Jadi apabila maknanya level-level tu untuk kita lebih dekat kepada taqarrub ilallah. Bukan kita nak macam kasta, tak ada kasta ni. Semua kita nak penerangan dan riadah dalam bentuk zauq dan wujudan. Zauq tu rasa. Wujudan tu kenyataan rasa. Wujudan, wujud, kenyataan wujud. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi berapa minit ini? 16 minit. Berapa? 16? Ya. Jadi dalam kita musuh bahawa maknanya di sini apabila kita orang yang telah sampai martabat syuhud ni, dia tidak ada melihat perbezaan. Bulan ni pahala ni berapa, bulan ni dia tak ada melihat. Maknanya dia buat je amal ibadah yang dia mampu. Kalau bertarawih lah, lepas ni bertarawih ikut sunat kan. Orang dah istiqamah dia puasa Isnin Khamis lah. Istiqamah sedekah lah. Dia tidak ada melihat aku sembahyang tahajud, aku banyak pahala. Dah tak wujud lagi dah. Orang yang duduk memahami puasa martabat hakikat kan. Kadang-kadang kita bezalah waktu bulan Syaban, waktu makbul doa, waktu teman dapat juga dalam puasa kan. Malam ini mustajab. Jadi teman pening. Kalau dia kata malam itu mustajab lebih, malam lain itu Allah tak terima ke doa kita kan. Tuan Guru selalu tegur betul. Maknanya bukan salah kita nak berdoa waktu mustajab. Kita berdoa terus. Cuma jangan kita memang dalam hadis menyebut berkatan. Kadang-kadang pendidikan Rasulullah tu nak bagi dorongan sebenarnya kan. Bagi yang belum sampai kepada martabat makrifah tadi. Dia bagi dorongan ni. Macam kita dengan kanak-kanak nak pergi kedai tak? Mak bagi RM1 tak? Pergi mak boleh. Bagi dah mak bagi gula-gula, bagi. Tapi agak kita dah matang, dah umur 20 tahun, nak minta lagi gula-gula mak nak pergi kedai ni. Mak pun gelak lah apa anak aku ni kan. Jadi pemahaman begitu kena faham kan. Jadi kita beribadat tadi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matrubi. Itu hasil didikan Arabillah Syekh Abdul Wahab Rokan. Dia nak menjazamkan kita, mentahqiqkan kita supaya kita daripada gelap kepada nur. Itu istilah suluk. Daripada kelam gelap, lautan taksir menuju ke lautan nur ma'rifatullah. Lautan baharul yakin. Maknanya kita tenggelam dalam lautan keyakinan. Siapa disebut lautan kan? Baharul yakin tu luas sebenarnya keyakinan tu. Luas, cukup luas. Makin mengkaji, makin tenggelam. Memahami kita kan. Jadi tu kita tak naklah kita duduk dalam iman yang iman awam kan. Kita iman yang khawas. Jadi tujuan apanya tadi selain daripada ma'rifatullah, mendapat mardatillah, maknanya keredaan Allah kan. Sebab kadang-kadang kita jarang mencentuh cinta syurga neraka kan. Kadang-kadang kita bila disebut neraka baru kita rasa takut. Bila diumpan dengan cerita syurga baru rasa nak beribadah. Itu tak apalah, iman awam lah. Tetapi bagi orang dah duduk dalam untuk mencapai mardatillah, dia tahu bila Allah redha dia, Allah kasih dia tu dalam sebuah surah tadi kan yang teman sebut tu, ya ayyuhan nafsul mutmainnahan, wahai nafsu yang tenang, yang puas dengan Allah, maka jemputlah kamu ke dalam syurgaku kan. Ada maksud dia kan. Ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Mana redha diredai dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mana Allah jemput. Dah jadi VIP.
Dan kita tahu bila kita nak keridaan Allah, maka of course Allah akan jauhkan kita dari kemurkaan dia, neraka, dan didekatkan dengan redanya, kasih sayangnya, masuk ke syurga. Itu sebab dalam grup JK jarang cerita-cerita pasal syurga. Ada kadang-kadang lah bagi seronok kan, hadis Nabi, syurga daripada permata zamrud, daripada dihadiahkan bidadari yang datang tu lelaki seronok 70 bidadari kan. Jadi Nabi tahu betapa begitu keadaan nikmat kan. Dia cerita bagi dorongan sebenarnya. Tapi apabila kita menetap dalam istiqamah, macam tadi lah saya nak bakar, dia letaknya neraka depan dia, membuat-buat apinya. Dia letakkan syurga dengan nikmat, terbuka segala keluasan rahmat dan apa nama tu, nikmat yang tidak terhingga. Saya nak bakar, begitu iman dia. Macam mana nak fahamkannya? Menetap dia. Kita tak akan tengok tu naik tu, kejap tu turun, kejap besok naik. Jadi kita nak memahami yang tu lah. Memahami yang tu, tuan-tuan istiqamah jalan ni. Teman tak boleh pula buka ni dia rahsia dia ni. Buka macam tu pula kan. Satu teman nak ajak tuan-tuan duduk dekat on track jalan ni. Mendaki jalan sama-sama kan. Ada tawajuh, ada suluk, apa semua kan. Ada tarjih, kalau nak buy personal, tarjih pula. Kenapa begini, kenapa begini, kita buka. Jadi balik dia perhatikan. Kadang-kadang tarjih online pun ada buat juga kan. Dari pagi yang jauh. Jadi kita nak beribadat begitulah kan. Kita tuan-tuan pula jadi bila orang duduk dalam bila dia tawaduk. Dia nak tepuk tampur dengan orang kedai kopi boleh, tapi dia tak lalai. Dia tak sombong dengan orang. Dia tawaduk macam biasalah. Tidak pula setengah tu dia duduk dalam jalan ni, aku handai apa semua kan. Bukan menuai maliki, dia pandang orang macam. Dia diam juga, fikir juga. Tapi pandang orang macam. Jadi jangan hati-hati. Teman sebab kadang-kadang kita punya casual biasa, pakaian biasa, kopiah tu kopiah lah kan. Tapi kita tak ada merasai aku somebody. Itu wujud paling halus tu, syirik halus kan. Sedangkan kita menerima nikmat Allah Ta'ala tu, kita tak ada apa, zero. Itu pasal kita sentiasa mengosongkan dalam wukuf tu kan. Ataupun istighfar tu, mengosongkan segala ingatan yang zikir ZK tuan-tuan buat tu. Semua ada track dia, rahsia dia kan. Bukan buat terus macam tu. Perhalusi balik. Istighfarnya kan, kosongkan fikirannya, menghadapkan hati pada Allah, menolak segala ghairullah kan. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang ada ilmu kafiat pun jaga-jaga juga. Kita berjaya ubatkan orang, aku berjaya boleh, dahsyat mesti dia merespek aku ni kan. Boleh mengubat ini, mengubat, jaga-jaga kan. Cuma terpalit juga benda-benda dirikan. Kita jalan Arabillah tu melihat aib diri, tengoklah tak mana aku silap kan. Jadi kita tahu sikit, istighfar balik. Istighfar kita tu sebagai seorang yang melihat aib diri, itu lebih bagus daripada istighfar yang melihat kehebatan diri. Aku boleh istighfar lah, aku istighfar juta lah kan. Nampak dia punya dakwa-dakwi dia halus, permainan hati. Jadi kita kena hati-hati satu-satu. Cuma jalan-jalan ni, kita tazkirah ni memberi penjelasan, pencerahan, apa nama tu, keluasan lagi pemahaman kita kan. Jadi kita sebagai teman nak mendorong, kata teman didorong oleh tuan guru teman pula dah lantik jadi khalifah tu, dorong balik kawan-kawan yang lain kan. Itu je, bukan nak kata kita terror, bukan, tak ada apa itu je. Cuma nak memberi pencerahan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang telah teman lalui bersama itu jalan tuan guru jalan sadat ini. Itu cerita dia. Berapa minit betul boleh buat kat sesi pertanyaan? 23 lagi 7 minit lah. Jadi kita tak berniat apa nama tu berbicara panjang. Tuan-tuan kembali nak buat tarawih ke apa ke. Jadi sesi soal jawab boleh buka lah pada sahabat-sahabat yang baru datang, mungkin ada nak tanya kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Online boleh buka. Mail tu boleh tanya tu. Kau ada kita. Yang online ada soalan tak? Jadi insyaAllah. Jadi dah kata orang tu mungkin tenggelam kan. Dia susah nak bangkit balik. Dia dalam lautan lagi. Itu kita seronok dengar. Tapi betul lah, bukan nak kata jalan insyaAllah bila kita dah jazam ini, dia punya fikrah dia tenang, jiwa dia tenang, dia tak ada
kemuskilan. Itu pengalaman teman lah. Bukan kita nak kata apa kan, begitu keadaan dia. Kalau sekiranya mengganggu ada kemuskilan, mungkin dia orang boleh tanya kan. Tapi bila tenggelam dalam zikir khususiyah ismu ufrad tu, dia jadi tenang. Sebab itu janji Allah. Apabila mengingati kun secara hati kamu tenang kan, qulubi kan, mutmainnah kan. Jadi teman share sikitlah sebahagian daripada maksud tenang. Tuan-tuan bila melihat dalam apa ni, bila kita tidak kan, tidak yang sami Allahu liman hamidah kan, dia berhenti beberapa second tu, yang dalam fiqh disebut 3 kali tasbih kan. Tumaninah, tidak tumaninah. Jadi tumaninah tu sendiri adalah jalan ketenangan. Bila sami Allahu liman hamidah, dalam itu pembukaan makam fana sebenarnya. Makam fana. Walaupun fiqh menyebut 3 kali tasbih baru kita turun kan. Sebenarnya makam fana, dia dah tahu dirinya nak sujud pada siapa. Itu keadaan dia. Jadi tuan-tuan latih yang mengosongkan fikiran tu begitulah. Duduk pemahaman kita tentang tumaninah tu sendiri kan. Tumaninah tu daripada kata jamak mutmainnah kan. Jadi tenang. Tenang tu sekejap. Lazat dia berbeza daripada tuan-tuan qiyam tadi. Dia punya level daripada rukuk, apa nama tu, tumaninah kan, sujud, semua lain level. Semua lain level tu bukan maksud keadaan rasa dia tu. Zauki dia berbeza. Macam juga tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kat mana isbat dia? Qalbi. Sami Allah liman sami asyhadu an la ilaha illallah. Isbat kat sini. Jangan kita buang kalimah Allah tu merata-rata. Nampak tak? Pemahaman disiplin. Macam tuan-tuan, Allahu Akbar. Penyerahan kepada Allah. Allahu Akbar. Kita tak bergantung kepada siapa melainkan kepada Allah. Bebas dengan hati. Itu maknawiyah dia lah. Allahu Akbar. Qiyam ni apa nak pegang? Allah. Imam baca masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dah pegang lah Allah. Mana tak ada lalai lah tuan-tuan. Allah. Baca Al-Fatihah, bacalah. Al-Fatihah pula tuan-tuan dah ambil pula makan pakaian Al-Fatihah lagi pula bagus. Tak ada sedetik pun tuan-tuan nak ingat rotek ke, ingat motor baru beli besok nak ambil ke. Tak ada. Jadi di situ letaknya lazat khusyuk kita dengan Allah, asyik kita dengan Allah. Khusyuk tak asyik. Tuan-tuan, contohlah ada makwa ke, ada tunang, ada bagi gambar kan. Contoh tengah belajar lah, ada couple kan. Tuan pensyarah tengah depan, kita asyik tengok, dia tengok, kita tengok buku depan dia. Benda ada gambar kan, asyik kan. Bila pensyarah tanya, ni tahu soalan ni berapa? Dia dah tak ingat lah. Dia fana kan. Fana, hilang habis pensyarah, hilang. Itu keadaan. Pasal apa? Dia asyik. Khusyuk tak asyik dengan kata macam mana khusyuk zaman kita belajar kan. Kata 4 kali macam mana nak khusyuk? Susah khusyuk kan. Tapi dah ada track, tuan-tuan faham khusyuk tu apa kan. Lazat dengan Allah. Dah ada pakaian kafiatnya, gunakan. Qalbi, zikir, makan Fatihah, makan Al-Ikhlas kan. Makan doa fana pula ada kan. Siapa dah ambil doa fana, memfanakan diri kepada apa nama tu, hamparan Muhammad macam mana. Contoh integriti lah, teman sebut dalam kalimah Tuan Guru ajar tu, hamparan sebenarnya integriti jiwa Muhammad kan. Kita merasai kedekatan kita dengan Rasulullah, kecintaan, bukan cinta saja. Integriti Rasulullah kita ambil, sifat dia macam mana kita kaji kan. Pengasihannya, pemurah dermawannya. Ini cinta Rasulullah tapi kedekut. Orang tengok orang minta, itu komplot tu sedikit tu, tak bagi lah. Lepas tu dia hadik lagi. Itu apa dah integriti Rasulullah. Kalau Rasulullah tengok dia benci kita, nanya kan. Jangan. Kita rasa walaupun apa nama tu, kadang-kadang lah berlaku. Walaupun kita tahu dia mungkin bersedekah, dia nak beli dadah apa kan. Tapi bagi orang yang kita fikir balik sifat Allah, dia memberi kepada yang berhajat. Tuan-tuan tengok, kaji tak? Allah Ta'ala berbeza tak? Membezakan. Contoh Hitler hendakkan sesuatu kan, nak kuasa, nak makan. Hitler ke Joseph Stalin, orang jahat-jahat dululah. Ada Allah tahan. Ada Allah bertahan nikmat je. Memberi nikmat walaupun saudara. Tapi bezanya dalam kemurkaan lah. Cuma Allah tu memberi juga. Kita pun takkan kita nak lebih teruk, apa nama tu,
pada orang yang just sekadar dia nak minta dia beli dadah apa kan. Kita dari itu dah satu level lah, bukan teman galakkan pula. Mana satu level dia memenuhi golongan yang berhajat. Dia berhajat lah, walaupun dia kata golongan yang fakir dia berhajat, kita bagi je lah. Kalau kita macam tahan, seolah-olah kita Allah, sifat Allah tadi menahan pula rezeki. Contoh kepada orang zalim, misalkan Allah Ta'ala bagi juga makan pada orang jahat. Begitu keadaan dia kan. Pada kita pun cuba latih kan. Mungkin nafsu tu, aku nak bagi orang ni tak payahlah kan, berperang-perang dengan kita. Kadang-kadang kita pun berperang nafsu juga. Daripada jauh, sial dengan orang tu, nak bagilah RM20, 10 langkah, RM10 dah lah. Sampai situ tinggal RM5. Mana nafsu ke dekati kau. Dekati sifat masuk rumah. Begitulah perkataan dia kan. Dia lawan. Kalau kita nak, contoh nak bagi masjid tadi RM20 masuk. Jangan tuan-tuan dengar bisikan tu. Itu mah kena sama lah. Sama kita kan. Jadi kita nak latih dia. Kalau kata 50-50 tu hilang lenyap kan. Lepas tu kita tahu yang menanggung rezeki Allah Ta'ala, bukannya kita punya majikan ke apa ke. Itu yang tuan guru teman didik. Dia kadang-kadang dia belanja makan orang, bergumul dia, ais dia tarik satu kedai kopi, dengar dia bersembang. Jadi bila nak kawan tu belah, seorang-seorang belah kan. Tinggal dia dengan meja, dengan berapa ni, panggil token kira berapa? RM25. Lepas you masuk buku ke? Nanti saya belai mula saya bayar. Dia tahu rezeki yang dia sampai dia bukan rezeki dia. Maknanya rezeki Allah dah tetapkan. Esok 2-3 hari dia bayar. Tak ada pula kata masing-masing bayar lah. Kalau kita je kawan datang, mula dah gelisah kan. Aku ni mampu duit aku sikit. Keadaan begitulah kan. Itu proses lah nak mendidik batin kita. Macam-macam masalah lah kan kadang-kadang. Jadi kita dengan jalan ni insya-Allah ada Allah memberi bantuan dan rahmatnya, kurnianya kepada kita. Sama-sama lah teman pun apa yang boleh bantu teman bantu, insya-Allah. Yang mana pemahaman kan. Setengah jam lah. Baik insya-Allah. Jadi alhamdulillah lah kita dalam bulan gerbang Ramadan ni kan. Jadi sama-sama lah. Semoga ada perubahan kita dengan barakah bulan Ramadan ni. Jadi lepas ni kita, maknanya kita dah faham lah kekuatan yang kita hasil daripada jazbah jalan Arabillah ni. Lepas ni bulan Ramadan ke Syaban ke Zulhijjah ke, dia akan konstan. Dia tidak ada perbezaan. Cuma yang kita tengok fadilat tu sebagai dorongan. Semoga tuan-tuan, hati tuan-tuan yang awam tadi terangkat kepada hati orang solid, yang menuju taqarrub ilallah, agar terhimpun dalam arif billah, orang yang mengenal Allah. Jadi begitulah insya-Allah. Alhamdulillah, jadi tak ada persoalan. Kita tamatkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Bismillah wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin.